متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Luqman dan saudara Nabil atas bacaan itu tadi. Perhatian kepada semua, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada tetamu yang hadir pada hari ini. Bagi mereka yang masih belum mendaftar, anda boleh membuat demikian di sebelah kiri saya. Anda mungkin menjadi salah seorang yang akan mendapat nombor misi cabutan kultuah pada hari ini. Cintakan dia hadiah buku supaya jadi orang hebat. Dunia diraih dengan ilmu, begitu juga dengan akhirat. Semakin berisi, semakin tunduk, resam padi jadi teladan. Orang berilmu hidup tawaduk, dalam berjuang tiada batasan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kami menjemput Encik Amran bin Bachuk, CEO Mim Gold Engineering, untuk memberikan ucapan serba sedikit dalam pelantikan ikon Mim Gold Engineering. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi ucapan ni pun tak ada teks. Cuma saya nak berkongsi semalam. Ucapan saya dah tulis, tapi semalam masa khutbah Jumaat tu, mungkin Allah nak tunjukkan tajuk khutbah semalam tu memelihara agama, kewajipan memelihara agama. Khutbah Negeri Selangor lah. So bila kita dengar khutbah tu, kita memelihara agama ni bukan hanya pada akidah, tapi pada lain-lain perkara lah, termasuklah sekali dengan ekonomi yang berkait dengan muamalah. So semalam saya masa dengar khutbah tu, hati saya tersentuh bila kewajipan memelihara agama ni adalah tanggungjawab kita semua sebagai orang Islam. Berbalik pada tujuan Mim Gold ditubuhkan ni, kita nak tubuhkan khas
kewajipan dan amanah kita untuk melihara syariah ni, syariah yang saya rasa orang Islam sendiri kena jaga. That's why apa yang saya buat ni, apa yang kami buat lah, tim-tim saya ni, dan juga reseller meme gold ni, kalau boleh kita nak niatkan yang pertama berkenaan dengan kita, kenapa kita buat benda ni. Saya minta maaf, saya lupa nak biasa teks kena ada ini santai-santai lah Ustaz Ashraf, yang juga Puan Rohaya speaker kita dan lain-lain semua. Sebab Puan Rohaya datang dari Johor Bahru, semalam saya borak-borak dengan dia, datang dan dia offer untuk jadi speaker hari ni, speaker untuk kita punya bicara emas. Minta maaf tak ada protokol pula. Sebab semalam saya pun lepas khutbah tu berbual pula dengan Puan Rohaya dan suami. Dia punya niat sekarang bukannya nak mengejar keuntungan dari segi wang semata-mata, sebab dia dah pencen. Dia cakap sekarang ni dia niat dia nak berkongsi manfaat dengan lebih ramai orang. Sebab kalau kita niat benda yang baik, memang kita nampak keuntungan tu ada, tapi keuntungan yang betul-betul kita cari adalah keuntungan di akhirat. Tu saya tengok semalam Puan Rohaya berbuat, dia kata dia ada niat nak kongsi manfaat dengan orang. Saya cakap inilah platform yang ada, insya-Allah. Moga hari ini apa yang dikongsikan tu dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Dan selain daripada tu, hari ini juga kita ada pelancaran ikon. Ikon ni sebab kami dah bincang dah lama dengan ikon ni. Semua tahu kan, kalau tengok gambar ni, tengok songkok tahu dah siapa. Alhamdulillah, insya-Allah hari ni kita akan ada pelancaran. Konon-konon kita tak tahu lagi lah. Orang yang di live mungkin tak tahu siapa. Tengok songkok siapa. Pelancaran ikon ni bertujuan sebab atas kerelaan ikon kita ni nak volunteer untuk menjadi ikon pada meme. Sebab niat dia pernah pesan dengan saya, Amran, awak bukan fardu kifayah lah sekarang ni, dah macam wajib untuk awak untuk teruskan benda ni. Dan dia volunteer nak bantu meme gold untuk sebarkan lagi manfaat ni. Sebab kita tahu kita bersaing dengan bukan satu syarikat yang kecil, kita bersaing dengan syarikat yang besar, tapi kita jalan terus, niatkan kerana Allah. Tak kira lah apa orang kata, banyak memang kata-kata yang merendahkan kita punya semangat, tapi kita ada Allah, kita ingat Allah akan bantu kita untuk teruskan perjalanan kita yang rasa masih jauh. Tapi insya-Allah dengan adanya kita punya semangat dan juga doa serta usaha kita yakin insya-Allah meme gold ni akan membantu memberi manfaat lebih ramai orang lagi, sama ada di dunia dan di akhirat insya-Allah. Ucapan saya pendek je sebenarnya, tak ada teks. Cuma saya tergerak hati semalam lepas khutbah tu, saya nak share berkenaan khutbah tu. Sebab kebetulan tajuk dia tu memang menyentuh hati kita. Sebab kewajipan memelihara agama ni adalah kita sebagai orang Islam sendiri. Tu jangan fikir kita nak pelihara agama kita ada segi akidah saja. Kita keseluruhan. Sebab Islam ni kan rahmatan lil alamin. Rahmat ke seluruh alam. Itu yang kita kena faham. InsyaAllah saya serahkan semula pada pengurus majlis Cik AB, sebab saya pun tak ada protokol, belum jawab. InsyaAllah lepas ni apa? Awak lah. Ni majlis ni santai je. Saya minta maaf kalau nampak macam tak ada protokol. InsyaAllah saya mohon doa dan sokongan semua, tak kira siapa, terutama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada reseller dan juga penyimpan-penyimpan emas yang sentiasa mendoakan dan menyokong meme gold. Doakan kami, sokong kami insya-Allah. Moga apa yang kita usahakan ni tak lain tak bukan kita mengharapkan keridaan Allah yang membawa kita masuk ke syurga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua. Siapakah pergerangan individu yang bakal dilantik sebagai ikon meme gold and jewelry? Sebelum tu, izinkan saya untuk menceritakan biografi serba sedikit tentang insan yang bergelar doktor ini.
Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1982, 20 Januari. Pengasas Pondok Motivasi Hamlatul Quran Selangor. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penceramah bertauliah di Jawi dan Jais. Pernah menyandang jawatan sebagai pegawai hal ehwal Islam daerah Kuala Selangor. Untuk siapa yang tak tahu lagi, beliau juga adalah pengacara dakwah TV, penceramah radio IKIM, Selangor FM, Zayan FM dan penulis buku bimbing haji dan umrah. Sebelum saya umumkan siapakah dia, jom kita saksikan video ini untuk kita bagi hint sikit kat semua. So mungkin dekat dalam live pun tak ada siapa yang tahu, tapi mungkin ada yang dekat sini dah tahu dah siapa dia. So kita bagi hint sikit, so kita tengok sikit video montaj yang akan disiarkan. So saya dengan ini menjemput Encik Amran bin Baco serta ikon Mim Gold and Jewellery iaitu Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Soarin untuk melancarkan sekaligus merasmikan pelantikan watikah ini dipersilakan. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan atas pelantikan Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Soarin sebagai ikon Mim Gold and Jewellery. Semoga pelantikan anda memberikan impak yang mendalam dan menyampaikan ilmu yang berkesan kepada masyarakat di luar sana. So, dengan ini, dipersilakan Ustaz Dr. Muhammad Ashraf untuk mendapatkan hamper hadiah serba sedikit daripada Mim Gold and Jewellery. So, disampaikan oleh Encik Amran bin Baco. Tahniah diucapkan. So seterusnya kita minta Ustaz Ashraf untuk bagi serba sedikit ucapan atas pelantikan hari ini. So kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pengurusi Tuan Haji Amran, Ustaz Rozi dan seluruh yang hadir pada pagi ini, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah. Terima syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas amanah yang diberikan. Rasa tak layak untuk jadi ekor Ustaz Rozi, lebih hebat lagi dan seluruh yang hadir. Jadi apa yang saya nak ajak sama-sama kita fikirkan bila kita melihat apa yang berlaku yang hampir dengan kita hari ini, isu tentang peperangan di Palestin. Mereka jihad dengan musuh yang nampak. Mereka jihad sesuatu yang mereka nampak apa yang bakal mereka perjuangkan. Satu syekh daripada Masjid Al-Azhar pernah ditanya, kenapa Allah tak musnahkan Zionis Natullah Israel ni, seperti Allah hapuskan kaum Ad dengan kaum Samud, Madian. Apa jawab Syekh ni? Syekh Jibril bagi tahu Allah nak bagi pahala jihad pada mereka dan jihad pada yang luar daripada mereka. Bermakna jihad kita ini, kalau kita renung seperti yang disebut oleh Encik Amran tadi, tentang ekonomi, kita punya perjuangan. Dan kalau kita renung dalam satu firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dunia ini sesuatu yang indah, yang personalkan. Dan ayat yang dibaca oleh anak Ustaz Auzir hebat, sedap suara dia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ini maksudnya menarik hati-hati kita ni tentang dunia, tentang wanita, tentang harta. Minaz zahabi wal fiddah, tentang emas dan perak dan lain. Dunia ni tak salah,
Dunia kita kena letakkan sebagai alat menghubungkan kita untuk akhirat. Emas yang ada kat dunia ni, di syurga nanti ahli syurga akan dipakaikan dengan emas. Subhanallah. Bagaimana perhiasan di dunia ini yang Allah pinjamkan daripada syurga. Jadi mudah-mudahan kita faham, kita perbetulkan niat, bukan hanya untuk gemerlapan, bukan hanya untuk kebanggaan, tapi jadikan sebagai apa? Sebagai penghubung alat untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya nak share. Saya buat emas ni daripada tahun 2004. Ya, saya kerja kerajaan sikit-sikit saya buat, saya kumpulkan, alhamdulillah. Dan itulah yang saya bangunkan pondok, pondok di Tanjung Karang. Saya buat NGO, saya buat beras untuk bantu ramai orang. Dan alhamdulillah, jujur saya katakan, benda daripada emas galian bumi ini ada keberkatan dia. Jadi kita kena meletakkan, jangan kita personal, kita lalai dengan benda-benda ni. Jadi bukan nak berceramah, jadi minta bercakap sedikit. Jadi tahniah seluruh yang hadir. Mudah-mudahan dan kita nak dapat dunia pun dengan ilmu, nak dapat akhirat pun dengan ilmu. Dan apa pun dunia ni, emas ni, kita perlu belajar. Mudah-mudahan kita tak salah ikut. Dan alhamdulillah di meme yang saya nampak, dia ada panel syar'i, Dr. Zaharuddin. Dan kita subhanallah, mudah-mudahan barakah lah. Kita nak bila sebut barakah ni ada keberkatan, ada manfaat yang berterusan, tidak akan berganti. Yang ajam kata Nabi di akhirat nanti selagi tidak ditanya 4 perkara. Pertama, masa yang bentuk umur ni kemana kita habiskan? Masa tu berkat atau tidak? Banyak mana kita cakarkan untuk Allah, bagaimana kita cakarkan susah payah untuk kita. Subhanallah, cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berkaitan harta. Mana dapat, ke mana kita habiskan. Harta yang berkat, ada harta yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan saya nak ajak kita renung dalam surah At-Taubah ayat 34. Kalau tak silap saya, orang yang simpan emas tidak digunakan untuk infak ke jalan Allah, Allah gambarkan azab dia sangat-sangat pedih. Jadi yang ada emas, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puan Rahaya akan jadi speaker, akan bercakap hari ini. Dan pencet nak bantu orang, nak bercakap, nak bagi faham, subhanallah. Dan yang ketiga, ilmu. Ilmu yang berkat adalah ilmu yang disampaikan, ilmu yang diamalkan, ke jalan kebaikan. Dan akhir sekali kita akan ditanya tentang tubuh badan kita. Semalam Cik Amran sebut dengan saya, bagaimana Palestin dia berperang dengan Zionis laknatullah. Bagaimana Israel ni menentang Palestin yang nak mati. Faham nak mati tu? Maksudnya dia nak mati, memang dia nak syahid. Dia pertahankan. Kita ni, apa yang kita nak matlamat, kita perbetulkan niat. Aku simpan emas untuk apa? Aku cari benda ni untuk apa? Aku himpun benda ni untuk apa? Dan saya nak share satu kisah benar. Dalam surah, saya teringat bila kisah ni, teringat surah At-Takasur. Ustaz Razi kalau tak betul, saya betulkan saya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kasir ni banyak, takasur memperbanyakkan. Orang-orang yang memperbanyakkan harta sampai jadi lalai pada Allah, celakalah orang. Hatta zurtumul maqabir, sehingga nak masuk dalam kubur pun dalam keadaan subhanallah jauh daripada Allah. Satu jenazah wanita, ada title Latin depan ni. Seorang ustazah diuruskan dengan tim dia di hospital Kelang. Lama dah cerita ni, waktu saya bertugas di Jabatan Agama lagi. Dia hubungi saya, Ustaz, ada masalah tentang jenazah ni. Gelang cincin yang melekat tu nak ditanggalkan, waktu nak dimandikan tu payah, seolah-olah melekat. Ni nak cerita ni, orang yang jauh daripada Allah, Allah azab dekat dunia lagi. Bila diuruskan telefon saya, payah Ustaz, macam nak buat? Saya kata cuba cari kata pemotong besi, cuba tanggalkan. Tak lama lepas telefon balik, Ustaz tak boleh. Jadi melicit, jadi berdarah dan sebagainya. Saya kata ni ada sesuatu Allah nak tunjuk bahagian untuk ni. Saya kata uruskannya. Saya akan datang, saya datang. Dia kata Ustaz dah selesai, tapi benda tu, barang tu masih ada lagi terlekat dan dikebumi dalam keadaan barang kemas ada bersama dengan dia. Maksud dia apa? Kita ni bila jauh daripada Allah, lalai daripada Allah dengan benda yang Allah bagi pinjam, tak layak kita rasa hebat, tak layak kita rasa sombong, dan Allah hinakan orang. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa langkah yang kita pilih, apa yang anda pilih, mudah-mudahan Allah bersama dengan kita. Perbetulkan niat kita adalah untuk
raih redha Allah, jadikan ini sebagai alat, bukan matlamat. Allah alam, sekadar ini dapat saya sampaikan. Tahniah semua. Ustaz Rozi pun dengar cerita paling banyak yang bawah ni. Subhanallah, tahniah Ustaz yang jadikan benda ni, ya, Ustaz ini sebagai subhanallah pembangkit, yang pencetus pada orang untuk menarik, bukan keduniaan, tapi di sebalik gambaran itu mudah-mudahan bawa kita pada Allah. Aku lekali hadza wa astaghfirullah. Akan saya doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.